Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa Surau, para imam, para bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, khususnya para alim ulama, para awliya illah salihin rahimahumullah, khususnya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah inayah, hidayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat diberkati juga kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah di hari Jumaat dirahmati juga kita, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah, sama-sama kita berkumpul sekejap sebelum kita menunaikan salat Jumaat bersama-sama, untuk sama-sama kita mendengar sedikit sebanyak pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat sebagai satu muhasabah, dapat sebagai satu pedoman dalam hidup kita untuk sama-sama kita mengamalkan ajaran agama kita yang suci lagi murni. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di kesempatan masa ni suka saya nak petik daripada kitab Al-Imam Qadiyah rahimahullah, kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Sebab kitab ni yang membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru bulan lepas baru habis bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran Isa yang teragung, yang termulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni dah masuk Rabiul Akhir, 7 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan keteringatan kita, ingat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterusan sehinggalah ke tahun hadapan, ataupun sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ambil satu-satu bab tuan haji kan, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tuan kitab ni dia tulis satu bab. Kitab ni dia cerita pasal Rasulullah saja, pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang berkaitan dengan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis. Hak beradabnya kita, hak untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak kemuliaan yang ada pada Rasulullah, semua ditulis di sini. Dalam satu bab dia buat satu bab kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Ditulis satu bab kecintaan ataupun cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bab besar. Kata musannif, kata tuan kitab ni rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fi daril amin. Bab tajuk dia fi luzumi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Bab dia luzum mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Maksud dia kemestian ataupun kewajipan untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Maulud dulu ramai dah sentuh dah bab ni kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya pun dah sentuh dekat masjid hari itu bulan lepas, tapi mudah-mudahan kita ulang balik untuk sama-sama kita muzakarah, untuk kita ingat balik, untuk kita panaskan balik, untuk kita suburkan balik keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni tajuk lagi tuan Haji. Tajuk lagi dia tulis luzum. Apa maksud luzum? Mesti. Maksudnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti, bahkan setengah ulama kata wajib untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang tu dalam hati dia tak ada setitik pun, sekelumit pun cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dalam keadaan tak ada panduan. Satu. Yang kedua, kemungkinan akidah dia tergugat. Akidah dia akan tergugat sebab dia termasuk dalam kewajipan. Okey. Fi luzumi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, kemestian dan kewajipan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pergi jauh, sebelum tuan kita ni pergi jauh nak bincang macam mana cinta kepada Rasulullah, macam mana awal salafus salih dulu cinta, macam mana nak letakkan cinta kita pada Rasulullah, dia bawa satu sepotong ayat Quran. Sepotong ayat Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Bawa satu ayat Quran ni, apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kita, macam mana nak letak cinta kita kepada Rasulullah, setakat mana level kita nak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Setakat mana? Tengok apa kata Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Sallallahu alaihi. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, kalau tengok ayat ni, kalau kita tadabbur sungguh Tuan Haji kan, tengok makna dia, tadabbur sungguh, hayati sungguh, hampir rasa tak mampu untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam ayat ni, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, bagi tahu umat kamu, bagi tahu kat kita semua apa dia, sekiranya ingkana. Ayat ni panjang sikit. Sebab apa? Sebab Allah sebut semua perkara yang kita duk cinta atas dunia, semua perkara yang kita duk kasih sayang atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut semua dalam ayat ni. Kata sekiranya ayah kamu, wa abna'ukum, ataupun anak-anak kamu, wa ikhwanukum, ataupun saudara mara kamu, adik-adik kita, kakak abang kita, wa azwajukum, ataupun isteri-isteri kamu, ataupun suami-suami kamu, wa ashiratukum, ataupun kaum keluarga kamu, kaum kerabat keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, ataupun harta yang kamu duk cari atas dunia, harta yang kita duk usaha tiap-tiap hari, duk kerja, duk cari kan atas dunia. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, ataupun perniagaan kita, kerja buat kita tiap-tiap hari yang kita duk usaha, yang kita takut perniagaan ataupun kerja kita tu rugi. Allah sebut dalam Quran, wa masakin tardawnaha, ataupun rumah yang kamu suka, rumah kita yang kita duk suka duduk tu lah, rumah-rumah kita yang kita duk hias, yang kita duk renovate apa tu kan, yang kita suka. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, benda semua tu kamu cinta, kamu kasih, kamu suka lebih minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasul. Lebih tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu
yang dirahmati Allah. Wa jihadin fi sabilillah, dan juga berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, bila kamu cinta lebih, fatarabbasu kata Allah. Ini ayat Quran ni. Tuan-tuan boleh rujuk surah Taubah ayat 24, boleh tengok makna dia, terjemahan dia. Sebagai bahasa pahala untuk diri kita, saya sendiri dan kita semua. Fatarabbasu kata Allah, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehinggalah Allah akan mendatangkan keputusan dia. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Masya Allah, tabarakallah, ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam ayat ni Allah sebut semua tuan-tuan, semua ayah kita. Siapa tak sayang ayah? Kadang-kadang tak tergambar orang sekarang. Boleh bayang tak tuan-tuan, kita nak mencintai Allah dan Rasul lebih daripada ayah. Ni Allah sebut tu haji kan, Ustaz kan, lebih daripada ayah. Allah sebut semua benda perkara yang kita duk suka atas dunia. Ayah, anak, siapa tak sayang anak? Saudara mara, suami isteri, keluarga, harta. Harta lagi yang kita sayang. Apa lagi? Perniagaan kerja kita dan rumah yang kita suka. Allah sebut, Masya Allah, Allah sebut satu-satu. Tapi apa Allah sebut? Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat belakang, dia kata tak boleh kita nak meletakkan semua benda tu lebih daripada Allah dan Rasul. Masya Allah, lebih daripada Allah dan Rasul. Ini tak tergambar lah. Orang zaman sekarang, orang di akhir zaman penuh dengan fitnah. Tapi tuan kita ni mungkin kalau orang kita zaman sekarang ni baca ayat ni, rasa tak macam mana kita nak mencintai Allah dan Rasul lebih daripada ayat kan? Tuan kita ni bawa pula kisah orang salafus saleh dulu, macam mana para sahabat dulu, orang tabi'in dulu. Dia buktikan sungguh apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, tuan kita ni bawa lagi satu hadis untuk kuatkan lagi ayat tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, tak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum, tak sempurna tuan-tuan, ayah-ayah ibu yang dirahmati Allah. Kalau hatta akuna ahabba ilaihi, kalau dia mencintai benda yang lain lebih daripada Allah dan Rasul, tak sempurna iman. Takkan sempurna tuan. Nak kena letak juga dalam hati kecintaan dia kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Kalau Nabi sebut hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ni jadi seorang yang dia cintai lebih daripada segala-galanya, dah cukup dah tuan. Kalau kira hadis ni, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setakat tu dah cukup dah. Tak sempurna iman seseorang kalau dia tak letak menjadikan aku ni orang yang paling dia cintai, dah cukup. Tapi tambah lagi. Sebab mungkin akan terfikir, mungkin umat dia akan terfikir selepas daripada generasi selepas ni, mungkin terfikir macam mana dengan ayah, macam mana dengan anak, macam mana nak letak kecintaan kita dengan ayah dan anak dengan benda-benda lain berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sambung lagi belakang, Nabi kata min waladihi, kena lebih lagi. Walaupun dengan anak pun kena lebih lagi. Wa walidihi, sambung lagi. Walaupun dengan ayah kena lebih Rasulullah lagi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasi ajmain, bahkan seluruh manusia keseluruhannya. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah level nak letak kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sekali. Bawah kita dah tak ada masa. Yang terakhir nak tengok macam mana orang salafus saleh dulu. Orang saleh dulu dia letak Rasulullah tu setakat mana? Kan, setakat mana? Satu kisah daripada wanita Ansar. Ambil satu yang mungkin masa dah tak ada. Wanita Ansar pada peperangan Uhud.
anna imra'atan minal ansar, ada seorang perempuan daripada Ansar. Ansar ni ialah penduduk Madinah. Penduduk para sahabat yang duduk di Madinah dipanggil Ansar. Para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Kan? Ada seorang perempuan dalam peperangan Uhud yang sertai peperangan tadi 3 orang, salah 70 orang yang syahid para sahabat. Di antara 70 orang tu 3 orang ialah ayah dia, abang dia dengan suami dia. Ayah dia, abang dia dengan suami dia masuk peperangan Uhud bersama Rasulullah SAW. Dan kita tahu peperangan Uhud ni peperangan yang sangat getir lah, sangat dahsyat. Peperangan balas dendam orang musyrikin Mekah terhadap umat Islam setelah kalah dalam peperangan Badar. Masuk peperangan Uhud, 3 meninggal, semua syahid. Qutila abuha wa akuha wa zawjuha. Ayah dia meninggal syahid, abang dia meninggal syahid, suami dia meninggal syahid, semua habis. 3 habis. Yaum Uhud ma'a Rasulullah SAW. Dan sampai berita kat dia, keluarga dia dah meninggal semua peperangan Uhud. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun peperangan Uhud sangat cedera kan. Cedera sampai besi pun masuk dalam pipi, besi topeng besi itu dicabut oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Besi dengan gigi, cabut dengan gigi sampai patah gigi dia kan. Kita tengok sirah macam mana darah dihirup oleh Sayyidina Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Talha mempertahankan Rasulullah sampai 80 tentakan kat belakang. Pedang tuan-tuan, bukan pisau kat dapur tu, pedang sekali ya habislah kulit tu kan. Tapi 80 dengan tentakan pedang panah. Tu perjuangan para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala. Jadi perempuan ni bila tahu begitu, faqalat, bila tentera Islam balik daripada peperangan Uhud, balik nak masuk ke kota Madinah, dah habis dah perang, balik sampai di kota Madinah, perempuan soalan pertama yang dia tanya, dia kata apa? Faqalat ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tanya lagi ayah dia, tuan-tuan, ayah-ayah dia, tak tanya lagi ayah dia. Dah sampai, dia dah tahu, dah sampai berita ayah dia, saudara dia, suami, tak tanya Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab cerita dia sungguh orang soleh dulu. Tak kira walaupun suami ke kan, dia letak Rasulullah. Lalu sahabat pun jawab, qalu khairan, baik, dia dalam keadaan baik, wa bihamdillah kama tuhibbi, dalam Rasulullah dalam keadaan baik, balik dengan selamat. Dia tak puas hati lagi, dia kata aruni anta anzura ilaihi. Kata tolong bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok dulu depan apa aku nak tengok keadaan dia. Kalau dia dalam keadaan baik, baru dia puas hati. Bila mana dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat balik, apa dia kata? Dia kata kullu musibatin ba'daka jalalun. Dia kata semua musibah yang dihadapi sekarang, semua ujian dugaan yang Allah berikan, walaupun kematian suami, walaupun kematian ayah, walaupun kematian saudara abang dia, bila saya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dalam keadaan baik, maka semua musibah yang dihadapi jalalun, jadi kecil. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan orang kata perkataan saja-saja nak bermanis mulut, bukan. Memang keluar daripada kecintaan dulu sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat dulu. Dia meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu segala-galanya. Banyaklah hadis-hadis yang disebut, mungkin tak sempat disebut di sini, berkenaan dengan Sayyidina Umar pun pernah sekali macam mana dia meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat yang pertama dalam hati dia. Cuma sedikit masa lagi mungkin ada seorang tabi'in, seorang ulama yang besar tabi'in, ulama tabi'in nama Sayyidina Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Dia ni antara orang yang suka sangat ataupun cinta dan rindu sungguh pada Rasulullah. Tiap-tiap malam dia nak tidur, anak dia sebut, tiap-tiap malam nak duduk
kat bilik nak naik atas katil tidur, dia akan rasa rindu pada Rasulullah. Pernah berlaku tak pada kita kan sekali dalam hidup? Pernah tak teringat nak tidur teringat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia akan rasa rindu. Lepas tu apa dia buat? Anak dia kata dia akan sebut satu-satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama sahabat sekali. Dia sebut nama Rasulullah, lepas tu sebut nama, bukan setakat rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kat sahabat sekali, dengan sahabat-sahabat sekali. Sebab orang-orang ni nampak di tarbiyah, di bawah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut satu-satu nama, sehingga last sekali bila dah sampai rindu sangat, dia kata kalau boleh dia nak mati malam tu. Sampai gitu nak mati malam. Sebab apa? Sebab bila dia mati malam tu, dia terus boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga cerita Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia nazak nak mati, yang ketika tu isteri dia duk sedih, wa huznah, isteri dia duk sebut wa huznah, sedihnya sebab nak meninggal kan dalam keadaan nazak. Sayyidina Bilal jawab macam mana? Nak mati ni tu aja. Nak mati, bukan sakit apa ni, nak mati. Maksudnya tak ada mati sekali seorang je hidup kan tu aja. Tapi dalam keadaan begitu dia kata wa tarbah, dia kata Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat yang pecinta juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh duduk kota Madinah, dia berhijrah ke Syria. Sebab tak boleh teringat masuk Masjid Nabawi, teringat masuk pergi duduk kat Raudhah teringat, duduk kat lorong ni teringat, kat pasar ni teringat kenangan bersama Rasulullah. Tak boleh, dia tak boleh. Dia terpaksa pindah sehingga kan lama tak ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi dia, kata ma hadzal jafa ya Bilal, sungguh keras hati kamu Bilal, tak datang ziarah aku. Esok terus dia bangun dalam keadaan menangis, terus packing barang pergi ke kota Madinah. Sampai di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, terduduk dia menangis. Dekat nak mati, dalam keadaan kaum keluarga, isteri dia duduk tengah sedih nak meninggal kan, dalam keadaan sakit nak mati. Dia kata wa tarbah, dia kata alangkah baik aku hari ini, dia kata sedih. لما حضرت بلال بن رباح الوفاة قامت زوجته تقول ومصيبتاه فنظر إليها بلال وهو في سكرات الموت وقال لها بل قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله نعم يا بلال، نعم يا مؤذن المصطفى، قولي وفرحتاه لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وهل بعد محمد وصحبه أحبه؟ لا. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، القلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. Siapa kekasih dia? Muhammadan wa hizbah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Begitulah orang-orang dulu, dia letak kasih cinta sungguh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok pengorbanan dia luar biasa. Pengorbanan dia luar biasa tadi, dalam kurang sanggup
sanggup menggantikan sehingga nyawa dia sendiri. Saya rasa setakat itulah mungkin masa dah nak azan zuhur kan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar memberi muhasabah pada diri saya, pada tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati dan berkati Allah Subhanahu Wa Taala semua. Mudah-mudahan bulan lepas bulan Maulidur Rasul kita dah berusaha untuk sama-sama memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok macam mana sirah Rasulullah, macam mana perjuangan para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan suka duka. Itu memberi satu titik keimanan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Sebab tak ada pun salah satu aspek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila orang tu baca dan dengar akan beri manfaat pada diri dia dalam semua aspek. Tak kira pemerintahan ke, dalam kekeluargaan ke, dalam muamalah ke, semua akan bagi manfaat kepada orang yang baca kan. Kalau kita mungkin kagum dengan pemimpin yang hebat, dia hanya hebat dalam pimpinan, tapi dalam keluarga belum tentu lagi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aspek akan memberi titik keimanan. Paling tidak pun akan rasa, akan suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik, yang terkurang tersalah saya mohon maaf, yang tersilap terkasar bahasa saya mohon maaf. Yang terkurang hanyalah kelemahan kita sebagai seorang hamba. Yang terbaiknya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi